Baik, cuaca dan iklim di Malaysia. Abaikan tarikh ni. Tarikh ni lah tarikh cikgu buat dulu. Jadi awak boleh tengok buku teks sambil awak tengok slide cikgu. Jadi, untuk apa tu cuaca kita ni, alright. So kalau awak tengok di sini, kita ni beriklim khatul istiwa. Mana pula cikgu punya pen? Awak tak nampak. Kita ni beriklim khatul istiwa. Mana warna merahnya? Ni warna hitam pula yang keluar ni ya. In color. Kita buat warna kuning. Okay, so iklim Malaysia ialah iklim khatul istiwa. Now, iklim khatul istiwa ni awak kena sebut. Mesti ada perkataan panas. Mesti ada perkataan panas dan lembap sepanjang tahun. Jangan sebut panas dan lembap sahaja. Okey, sepanjang tahun tak ada, tak boleh. Kena sebut lengkap panas dan lembap sepanjang tahun. Panas bermaksud apa? Panas bermaksud sentiasa mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Okey, kalau awak ingat masa cikgu ajar bab 3, kutub utara tidak mendapat matahari selama 3 bulan. Itu tidak mendapat panas sepanjang tahun. Tapi sebab Malaysia, kita di khatul istiwa, kita dapat matahari sepanjang tahun. Faham? Okey, lembap pula bermaksud hujan. Okey, so kita dapat hujan juga sepanjang tahun. Tak ada masa-masa yang tak ada hujan langsung. So contohnya macam gurun, kawasan padang pasir. Dia tak dapat hujan sepanjang tahun. So dia tidak mendapat lembap sepanjang tahun. Ada hari-hari sahaja. So Malaysia panas panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, kena ingat perkataan tu. Kita iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, iklim. Kita tengok iklim. Ini ada information sikit. Apa beza iklim dengan cuaca? Cuaca ni sekejap aja. Contohnya macam tak sampai 3 bulan ke, contohnya macam hujan lebat sepanjang 3 bulan ni. Tapi tahun depan pada masa itu tak ada hujan dah. So itu cuaca. Cuaca ni yang sekejap-sekejap. Tapi iklim ni dia sama setiap tahun selama beberapa ratus tahun. Contohnya macam kita, setiap kali kalau November hingga Mac, kita dapat hujan daripada angin monsun timur laut. So daripada dulu lagi dah memang November, Mac dapat hujan pada ketika itu. So itu kita tak panggil cuaca, tapi kita panggil iklim. Okay? Alright. So iklim Malaysia ni kita tengok 3 perkara. Suhu, awak tengok buku teks. Kita tengok suhu, kita tengok hujan, dan kita tengok angin. So cikgu akan buat suhu dahulu. Okey. Ini information tentang suhu kita. So suhu kita tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Maksudnya suhu kita tinggi. Hampir sekata tu maksudnya ialah ada hari naik, ada hari turun, ada hari naik, ada hari turun. Apa pun dia tak akan turun sampai bawah. Dia tak akan turun sampai bawah. Dia akan turun sikit-sikit sahaja. So dia hampir sekata sepanjang tahun. Tinggi tu bermaksud suhu kita tinggilah. Dalam 27 darjah Celsius. Okay. Mean suhu tahunan. Mean bermaksud purata. Purata tu bermaksud average lah. Okay, dia campur semua-semua, bahagi semua-semua, dapat average. Ini dalam matematik ada. Jadi, mean suhu tahunan kita 27 darjah Celsius. Okey, awak tengok sini. Januari 27.9. Ini cikgu ambil dalam buku teks ni. Februari 27.7. Mac 28.6. April 29.1. Mei 28.6. Sampailah ke Disember. Jadi dia akan campur semua-semua nombor ni, bahagi kepada 12, maka dapatlah
27.8. Lebih kurang ya. So masih lagi 27 darjah Celsius. So itu ialah average purata. Baik. Sekarang kita pergi kepada Julat. Ni. Awak mesti tak pernah dengar perkataan Julat. Julat bermaksud beza nombor besar tolak nombor kecil. Okey, contoh dalam jadual ini. Cikgu tukar warna pen sekejap. Tukar kepada warna merah. Okey, awak tengok. Dalam jadual ni, yang paling tinggi ialah ini dia. April 29.1 darjah Celsius. Now, nombor paling kecil ialah siapa tahu mana nombor paling kecil? Bulan berapa? Bulan 12. Yes, bulan 12. 26.9. Okey. Sekarang ini kita buat macam ini. Cikgu ambil ni pen, tukar kepada warna kuning. Okey. 29.1 tolak 26.9. Siapa tahu jawapannya berapa tu? 2.2. 2.2. Okey. Ini ialah darjah Celsius. Okey. Ini ialah darjah Celsius. So 2.2. Okey. So julat suhu tahunan kita kecil. 1 hingga 3 darjah Celsius. Betul lah tu? Okey. So beza antara nilai besar dengan nilai kecil bagi satu tahun kecil. 1 hingga 3 darjah Celsius. Manakala, itu ialah julat. Julat maksudnya perbezaan. So, julat suhu harian pula besar. 5 hingga 10 darjah Celsius. Jadi, ini kita ambil satu minggu. Contohnya, Isnin sampai Ahad. So, Isnin berapa? Selasa berapa? Rabu berapa? Khamis berapa? Jumaat berapa? Sabtu berapa? Ahad berapa? Ambil yang paling besar, tolak yang paling kecil, dapat beza dia, itu ialah sorry. Itu julat suhu mingguan. Harian bermaksud dalam satu hari. Okey, sekejap cikgu tunjuk. Kalau awak ada phone, awak ada weather ataupun cuaca. Okey, cikgu tunjukkan ya. Okey. Mana pula cuacanya? Awak updating lah pula. Kalau awak tengok cuaca awak, dalam satu hari dia akan ada 2 nombor. Nombor besar dengan nombor kecil. Okey? Apa beza nombor besar nombor kecil tu? Tengok sini. Nampak tak? Okey. Di bahagian tepi ni ada 2 nombor. Nombor besar dengan nombor kecil. Okey? Ini ialah suhu kita. 28 darjah Celsius. Kemudian kita ada, nampak ya? 2 suhu di sini. Kita ambil pada hari ini. So, hari ini besar 31, kecil 26. Okey, nampak? Besar 21, kecil 26. Bermaksud suhu paling tinggi hari ini ialah 31 darjah Celsius. Suhu paling rendah hari ini ialah 26 darjah Celsius. 31 tolak 26 berapa? 5. 5. Jadi 5 darjah Celsius ialah julat suhu harian kita. Besarlah tu, 5 darjah Celsius berbeza dia. Suhu kita hari ni 28 darjah Celsius. So belum capai lagi 31. Apapun ini ialah ramalan. Kadang-kadang diramalkan 31 darjah Celsius suhu paling tinggi. Tapi kadang-kadang boleh cecah sampai 32 darjah Celsius. Okey, faham tak apa itu julat? Faham. Okey, bagus. So, settle pasal suhu, kita lihat pula hujan. Okey. So, awak tengok hujan. Kita ni mendapat hujan sepanjang tahun. Jadi, purata sama juga. Januari berapa hujan, Februari berapa hujan, campur-campur semua, bahagi 12 bulan, maka kita dapatlah purata hujan setahun ialah
2,600 mm setahun. Kalau awak masuk dalam makmal sains, kan ada balang yang tinggi, yang halus tinggi tu. Okey, ada ukuran milimeter. Awak tengok 2,600 tu banyak mana. Itulah banyaknya jumlah hujan kita di Malaysia. Itu yang cikgu kata kita hujan sepanjang tahun. Okey. Kemudian taburan hujan pula tidak sekata. Maksudnya, bukan semua tempat dalam Malaysia mendapat hujan yang sama. Ada tempat yang dapat sikit, ada tempat yang dapat banyak, ada tempat yang jarang-jarang hujannya. Semua ni dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Tepi pantai, ini kita dah belajar form 1, tepi pantai, kawasan pegunungan, tanah pamah, berbeza-beza. Juga tiupan angin. Okey, contohnya macam di pantai timur Semenanjung, datang angin monsun timur laut, membawa hujan yang sangat lebat. Okey, jadi kawasan itu mendapat hujan yang banyak sampai banjir. Tapi kawasan pantai barat, iaitu KL, Melaka, Negeri Sembilan, hujan tak banyak. Okey, dia bergantung. Baik, hujan maksimum ni berlaku semasa peralihan monsun. Daripada angin monsun timur laut, nak pergi ke angin monsun barat daya, masa itu cuaca menjadi kacau bilau. Itu yang hujan turun dengan tak menentu. Okey, sekarang ini ialah bulan 5. So, bulan 5 sepatutnya angin monsun barat daya. Daripada arah barat daya dia datang. Okey, so patutnya kita dapat hujan lah. Itu yang kadang-kadang kita dapat hujan waktu-waktu petang ni. Okey, hujan ada dua jenis, iaitu hujan perolakan dan hujan bukit. Tengok, dalam buku teks awak, dia dah bagi gambar hujan perolakan, hujan bukit. Tapi cikgu akan tunjukkan dalam kotak biru tu, bagaimana hujan tu berlaku supaya awak nampak dengan lebih jelas. Hujan perolakan ni berlaku di kawasan Tanah Pamah, contohnya KL. KL tu bermaksud KL, PJ, Subang Jaya, Rawang, itu tempat yang samalah. So kita dapat hujan perolakan. Jadi kita ambil contoh Taman Medan. So Taman Medan, hujan perolakannya bagaimana terjadi? Pertama, kita ada permukaan bumi. Contohnya itu ialah Taman Medan. Pada waktu siang, matahari memanaskan permukaan bumi, menyebabkan apa sahaja air yang ada di permukaan bumi seperti lopak, longkang, sungai, tasik, air bahan akan tersejat airnya dan menyebabkan wap-wap air. Air ni bertukar menjadi wap air dan naik ke atas. Nampak tu? So, dia naik ke atas. Baik, wap-wap air ni bila dah bertukar menjadi gas, dia akan naik ke atas. Sampai satu tempat di mana dia tak boleh nak naik lagi dah. Dia terlalu berat untuk naik, tapi terlalu ringan untuk jatuh. Jadi dia terapung. Sini kita panggil tahap pemeluapan. Okey, so air itu tersejat, naik ke tahap pemeluapan. So, bila sampai tahap pemeluapan, wap air ni bercantum dengan wap air ni. Wap air ni bercantum dengan wap air ini. Bercantum, membentuklah awan. Awan ni pula ada nama. Awan ini ialah awan cumulonimbus. Cikgu tak nampak sangat awan cumulonimbus sebab sekarang ini langit gelap. Jadi tak nampak sangat awan. Kalau hari cerah awak nampak awan ini, cumulonimbus ni awannya tebal sangat. Kalau awak nampak awan tu tebal sangat tu, itu ialah awan cumulonimbus. Baik. Bercantum, lama-lama dia bertukar menjadi titisan air yang halus. Bukan macam yang awak tengok dalam bilik mandi yang jatuh satu-satu tu. Okey? Ini masih lagi titisan air tapi masih lagi terapung. Okey? Baik, bila dia dah bercantum dengan titisan air ini,
titisan air ni itu jadi besar sikit tu. Bila bercantum jadi besar sikit, langit pun bertukar warna menjadi gelap. Lepas tu apa yang berlaku? Hujan turun. Yes. Hujan turun di tempat yang sama. Dia tak pergi tempat lain. Di tempat yang sama. Sebab itu dilarang awak untuk keluar main air hujan semasa hujan perolakan ini berlaku. Sebab air apa yang awak masuk dalam mulut tu? Awak mandi-mandi air hujan, tok nganga mulut, minum air hujan. Air itu ialah air daripada longkang, daripada loji, daripada kumbahan, daripada kilang dan sebagainya. Sanggup ke air itu masuk dalam mulut? Kan? Air itu kotor. Jadi jangan main air hujan. Baik. Ada soalan? Tak ada. Jelas tak cikgu terangkan pasal hujan perolakan? Jelas. Okey, bagus. Okey, next ialah hujan bukit. Hujan bukit ni lah yang boleh awak nak mandi atau mandi air hujan. Boleh mandi, dibenarkan. Sebab dia memang air yang bersih daripada laut. Tapi jangan amalkan ya. Sebab bila mandi air hujan ni, datang sekali dengan kilat. Kalau tak pasal-pasal, awak kena panah peti. Okey? Alright. So, bagaimana dengan hujan bukit? Sorry. Hujan bukit ni, kita ada wap air daripada laut. Angin datang. Jadi bila angin datang, dia akan tolak wap air ini sampai berjumpa dengan kawasan tanah. Kemudian, dia akan tolak lagi menyebabkan angin ini menolak udara lembap ni naik ke atas. Okey. Setiap kenaikan 165 meter, suhu turun 1 darjah. Jadi bila udara lembap ni tolak naik, suhu dia jatuh. Naik lagi, suhu dia jatuh. Naik lagi, suhu dia jatuh. So daripada laut yang lebih kurang 30 darjah Celsius, tolak naik atas sampai 1000 kaki, maka dia akan turun menjadi 18 darjah Celsius. Jadi awak tahu wap air bila dia dah gas, bila dia naik ke atas jadi sejuk, dia dah bertukar menjadi titisan air hujan. Macam awan tadi, berkumpul, maka dia jadi awan dan turunlah sebagai hujan di kawasan tanah tinggi. Air inilah yang akan masuk ke dalam empangan, menjadi air minuman awak. Bukannya air yang turun dekat Taman Medan tadi. Air tu terus masuk longkang. Jangan awak kutip air tu. Air tu kotor. Okey. Angin ni pula akan bergerak lagi, dia tak berhenti. Dia bergerak lagi menolak angin awan ini sampai belakang bukit. Okey. Kawasan yang hadap bukit tadi, hujan dah turun. Sudah habis dah. Bila sampai belakang bukit, dah tak ada air untuk jatuh. Alright? Maka kawasan belakang itu akan menjadi kawasan lindungan hujan. So, tak dapat hujan yang banyak di situ. Kalau ada pun sedikit-sedikit saja. Contoh kawasannya ialah Kuala Pilah di Negeri Sembilan. So, Kuala Pilah Negeri Sembilan ialah kawasan lindungan hujan. So, dia tak banyak dapat hujan. Tak seperti kita di sini. Okey. Tu cikgu sebut tadi. So, setiap kenaikan 165 meter, suhu turun 1 darjah Celsius. Okey, jelas? Faham? Faham. Okey, very good. Baik, so awak dah belajar tadi tentang suhu, tentang hujan. Okey, sekarang kita tengok angin. Malaysia mengalami 2 jenis angin lazim, 1 angin Sumatera dan 2 angin tempatan. Okey, kita tengok yang lazim ni. Lazim maksudnya utama. So, apa dia 2 angin lazim atau 2 angin utama ini? Macam cikgu sebut tadi, 2 angin utama ialah angin monsun timur laut
Angin monsun barat daya. Selalu kita sebut AMTL, AMBD. Okey, sorry ni angin. So itu dua angin utama. Kemudian angin Sumatera, and then kita angin tempatan. Angin tempatan bermaksud berlaku dalam kawasan itu sendiri. Angin utama ni disebabkan angin tu datang daripada luar. Okey, bukan daripada dalam kawasan kita. Okey, so angin tempatan ada dua, bayu laut, bayu darat. Cikgu cuba habiskan hari ni, ya. Okey. Angin monsun timur laut. Baik, dalam buku teks awak ada, tapi cikgu takut awak tak faham. Jadi sila tengok slide cikgu ni, tengok macam mana cikgu tunjukkan satu per satu. Okey. Semasa musim sejuk, iaitu antara bulan November hingga Mac, okey. Kawasan Asia mengalami musim sejuk dan kawasan Australia mengalami musim panas. Okey. Jadi bila Asia mengalami musim sejuk, udara semua jatuh ke bawah menyebabkan kawasan tekanan tinggi. Semua ditekan-tekan ke bawah itu. Bukan ditekan, maksudnya semua wap air turun. Jadi dia pressure tinggi dekat situ. Okey, so dia bertekanan tinggi. Manakala Australia mengalami musim panas. Bila musim panas, semua wap air naik ke udara. Jadi bawah kosong. So dia bertekanan rendah. Angin mesti bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tetapi disebabkan oleh bumi berputar, okey, maka angin itu tidak bergerak lurus. Dia bergerak berbelok-belok. Jadi bila sampai garisan sartan, dia corner. Sampai garisan khatulistiwa, dia corner lagi sekali. Contoh, tengok cikgu punya. Okey, so dia akan turun. Macam nak pergi Australia. Okey, tapi bila sampai garisan sartan, dia corner. Begitu. Ini cikgu ajar semasa bab 3. Dia panggil daya Coriolis. Okay. So dia corner. Sebab itulah kita dekat Malaysia, kita nampak seolah-olah angin itu datang daripada arah timur laut. Sebab itu kita panggil dia angin monsun timur laut. Dan kalau awak tengok, cikgu boleh lukis tak? Ya, pen warna apa ni? Kuning. Cikgu tukar warna jap. Ink color merah. Okey, sebab itu awak tengok ni. Ni kawasan laut Cina Selatan. Ada banyak wap air. Jadi dia bawa semua wap air ni dan dia gugurkan, dia jatuhkan di Malaysia, terutamanya pantai timur semenanjung. Ni sebab itu kita mendapat hujan yang lebat sampai banjir kawasan pantai. Okey. Kemudian bila dia dah lalu Malaysia, dia corner balik semula sampailah ke Australia. So daripada tekanan tinggi, dia bergerak ke tekanan rendah. Okey, jelas? Jelas. Okey, baik. Itu ialah angin monsun timur laut. Okey, angin monsun barat daya. Angin monsun barat daya berlaku antara Mei hingga September. So pada masa itu, bumi mengalami musim panas. So bila musim panas, hemisfera selatan musim sejuk. Australia mengalami musim sejuk. Manakala Asia mengalami musim panas. Jadi bila Australia musim sejuk, wap udara semua turun, macam tadi, cuma terbalik saja, turun dan pressure pada Australia. Jadi Australia mengalami tekanan tinggi. Manakala Asia yang mana musim panas, semua uap air tersejat, menjadikan kawasan bawah itu tak ada pressure, dia bertekanan rendah. Sama juga, udara perlu bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tapi dia tak pergi lurus, dia berbelok-belok. Maka
angin tu akan naik ke atas. Bila sampai garis khatulistiwa, dia akan corner. Jadi seolah-olah macam datang daripada barat daya. Iaitu yang sebab kawasan pantai barat ni, juga mengalami hujan. Masa ni kita dapat hujan yang sedikit. Bukannya kata hujan lebat macam angin monsun timur laut. Baik, sini laut besar. Besar ni, laut Hindi ni. Okey, kenapa kita tak dapat hujan yang banyak? Sebab kita dihalang oleh Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada satu banjaran. Banjaran ini panjang, namanya ialah Banjaran Barisan. Jadi banjaran barisan ni dah blok hujan. So hujan turun di situ. Apa yang kita dapat ni ialah angin yang membawa wap udara daripada Selat Melaka. Sebab tu hujan kita tidaklah sebanyak angin monsun timur laut. Okey, kemudian diteruskan lagi, naik sampailah ke Asia, sampai ke kawasan tekanan rendah. Jadi sebenarnya proses dia sama, cuma terbalik. So kalau awak pening, awak tak boleh ingat, awak cuma ingat satu saja, angin monsun timur laut. Jadi bila angin monsun barat daya, awak terbalikkan saja. Okey, dengan syarat awak kena ingat yang mana musim sejuk, yang mana musim panas, dan kawasan mana yang musim sejuk, kawasan mana yang musim panas. Okey, faham? Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada angin Sumatera. Angin Sumatera ini dia sekali dengan angin monsun barat daya. So, dan juga angin monsun timur laut, iaitu waktu peralihan monsun tu. So, dia bertiup April hingga Mei, September hingga Oktober. Okey, kalau awak ingat, angin monsun timur laut, November hingga Mac. Angin monsun barat daya, Mei hingga September. So, ada 2 bulan yang tak ada. 2 bulan tu ialah April dan bulan Oktober. Okey, 2 bulan inilah angin kacau bilau. Pada masa inilah berlaku angin Sumatera. So, dia seolah-olah nampak macam datang daripada Sumatera. Okey, sebenarnya dia angin kacau bilau. So, bila datang daripada Sumatera, itu yang kita panggil angin Sumatera. So, dia ni bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh. Kalau awak perasan, baru ini semasa bulan 3 nak masuk bulan 4, nak masuk ke bulan 5, kita dapat banyak hujan macam ini. Awak bangun pagi, nak pergi sekolah, tengok-tengok jalan dah basah. Hujan pada waktu malam. Okey, baik. Dia membawa, terutamanya dari Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru. Membawa hujan lebat yang disertai dengan kilat dan petir. Okey. Ini ialah 2 angin tempatan. Tengok gambar cikgu bagi ni. Allahu Akbar. Baik. Ini berlaku di tempat itu sendiri. So, kalau awak ingat tadi angin monsun barat daya, angin monsun timur laut, okey, dia ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Okay, sama juga macam ini. Bezanya yang angin monsun timur laut tadi, tekanan tingginya di China, di Asia. Tekanan rendahnya di Australia. So, 2 tempat yang jauh berbeza. So, ini di kawasan tempatan. Okay, apa yang berlaku? Sama juga, matahari memanaskan permukaan bumi. Jadi, bila panas permukaan bumi, ada darat dengan laut. Okay, contohnya awak ambil 2 periuk. 2 periuk, 1 periuk kosong, satu lagi ialah periuk yang berisi air. So, yang kosong tu ialah darat, yang ada air tu ialah laut. So, bila awak panaskan, yang mana panas dulu? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Darat. Darat panas dulu sebab dia periuk kosong tadi. Okey, so bila dia panas dulu, maka wap air semua naik. Darat menjadi kurang wap air di situ. So dia bertekanan rendah. Laut masih lagi sejuk, so dia bertekanan tinggi. Angin mesti bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dia bergerak naik. Itu yang kita dapat. Angin daripada laut. Bayu itu bermaksud angin. So, bayu daripada laut. Kalau berada di tepi pantai,
pada waktu siang, awak dapat rasa angin ke arah darat. Okey. Bila malam, keadaan sebaliknya. Okey, so bila dah panas periuk tadi, awak tutup api. So antara periuk yang ada air dengan periuk kosong, yang mana sejuk dulu? Tentulah darat sejuk dahulu. Okey, sebab air ni masih lagi panas. Ya, yang kosong ni dah sejuk dulu. Jadi bila sejuk dulu, uap air semua turun, maka darat bertekanan tinggi dan laut yang mana panas ni tadi dah naik ke atas, bawahnya kosong, maka dia bertekanan rendah. Angin bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Mana angin tak datang lagi? Tu dia datang. Jadi angin bergerak daripada darat ke laut. Ini malam tau. Ini bukan pukul 7, pukul 8 punya waktu malam ni. Ini tengah malam. Macam pukul 12, pukul 1. Tapi janganlah pula awak pergi tepi pantai pukul 12, pukul 1. Nanti awak dapat nampak benda-benda tak betul pula. Okey, jadi angin ni akan bergerak daripada darat ke laut. Itu yang menyebabkan bayu darat. Awak dapat rasalah angin tu daripada belakang. Kalau awak memandang ke laut, ya, ada bergerak ke situ. Okey, so itulah sahaja pembentangan cikgu. Macam mana pula dia tutup ni? Okey, so itulah pembentangan cikgu tentang cuaca dan iklim di Malaysia.